Tuan Ketua, saya mohon mencadangkan bahawa majlis ini membuat suatu ketetapan menurut subsection 4/11 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 supaya subsection 4/5 Akta itu hendaklah terus berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun lagi mulai daripada 31 Julai 2022. Subsection 4/5 ini perlu dilanjutkan bagi menangani ancaman terhadap kedaulatan negara, keselamatan dan ketenteraman awam. Peruntukan subsection 4/5 Akta ini memberi ruang masa yang cukup kepada pihak polis bagi melengkapkan siasatan. Hal ini kerana siasatan kes-kes yang melibatkan kesalahan keselamatan, terutamanya jenayah keganasan dan jenayah terancang, adalah rumit dan kompleks serta memerlukan masa untuk dilengkapkan, terutamanya bagi mendapatkan keterangan daripada orang yang ditahan semasa pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan bagi tujuan pendakwaan, termasuklah pengesanan rakan-rakan sejenayah yang masih bebas. Keenam, walau bagaimanapun, Parlimen memperuntukkan sunset clause untuk menyemak semula peruntukan tersebut setiap 5 tahun. Walau apapun peruntukan 28 hari untuk melakukan penyiasatan, namun secara realitinya pihak polis hanya mempunyai tempoh 21 hari sahaja untuk membuat penyiasatan. Hal ini berikutan 7 hari sebelum tamat tempoh 28 hari tersebut, pihak polis perlu menyerahkan kertas siasatan yang telah lengkap kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. Sekiranya berdasarkan penilaian oleh Jabatan Peguam Negara terdapat bukti-bukti yang menyokong penglibatan seseorang yang ditangkap, maka tindakan pendakwaan di mahkamah akan dibuat. Tuan Ketua, dalam tempoh siasatan tersebut juga, pihak polis perlu mengkaji segala maklumat hasil siasatan mahupun mendapatkan maklumat dari agensi-agensi penguatkuasa yang lain seperti Bank Negara Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tempoh ini amat kritikal di mana agensi yang dirujuk tersebut perlu membekalkan maklumat yang diperlukan oleh pihak polis di dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu sebelum tamatnya 21 hari tersebut yang saya tunjukkan tadi. Tambahan pula, tangkapan yang melibatkan kesalahan-kesalahan seperti penyeludupan migran dan keganasan memerlukan kerja-kerja penyiasatan yang lebih mendalam dan terperinci, sekaligus menjadi lebih rumit berikutan golongan ini mempunyai rangkaian luar negara serta ideologi tersendiri. Kes merentasi sempadan ini memerlukan bantuan dari negara luar bagi tujuan pengumpulan maklumat dan permohonan ini memerlukan masa yang lama. Kita tidak perlu membuat perbandingan dengan antara Akta Kesalahan Keselamatan ISA 1960 dan SOSMA 2012. Banyak perbezaan dan perkara-perkara yang digubal untuk membuktikan SOSMA adalah satu akta memberi peluang dan hak yang cukup untuk orang tahanan dari sudut undang-undang. Jadi tak payahlah kita nak menyamakan ini dengan ISA. Jika kita ingin berhujah mengenai konsep keadilan, seperti yang saya tegaskan, akta ini juga memberikan keadilan buat orang yang ditahan. Saya nak baca sekali lagi. Akta ini juga memberikan keadilan buat orang yang ditahan. Seperti peluang untuk berjumpa dengan peguam
Dan kes-kes kesalahan keselamatan ini juga dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Saya ada senarai peguam-peguam yang ramai yang ada dalam Dewan ini juga telah pun diguna pakai oleh mereka yang ditangkap dalam kes ini. Kita tidak boleh berkompromi dengan anasir-anasir yang mengancam keselamatan negara, dan tugas pihak PDRM serta semua agensi keselamatan dalam negara kita adalah bagi memastikan negara ini aman dan selamat untuk didiami.